Membawa kepada soalan seterusnya, Tan Sri, pakej ransangan yang diperkenalkan RM260 bilion ataupun 18% daripada KDNK negara yang diharap dapat menjadi cushion kepada impak COVID-19 ni, Tan Sri. Bagaimana Tan Sri melihat ini satu jumlah yang kita tidak pernah lihat sebelum ini? Bagaimana, mungkin sebab awal lagi dibentangkan, bagaimana Tan Sri boleh memberikan lebih keyakinan kepada rakyat Malaysia ini dapat menstabilkan ekonomi dan diharap dapat membantu rakyat yang terkesan dalam situasi yang penuh ketidaktentuan ini? Dalam langkah pertama yang kita beri perhatian adalah soal nak menangani wabak itu sendiri, penyakit itu sendiri. Ini yang kita dah faham apa langkah-langkah tindakan Kementerian Kesihatan. Tetapi dalam keadaan yang sama, disebabkan oleh PKP tadi, kesannya ialah boleh dikatakan amat besar kepada kehidupan rakyat biasa ataupun pada ekonomi negara kita. Jelas terbukti bahawa sehari perniagaan kita tak berjalan, kita rugi RM2.4 bilion. Ya, cuba kira berapa hari yang sudah kita kenakan PKP ini. Tetapi di samping itu disebabkan oleh kerana penting nak mengawal supaya wabak itu tak berjangkit merebak keseluruhan dengan jumlah yang berpuluh-puluh ribu atau yang mati beribu macam yang berlaku di setengah negara, kita tidak ada pilihan. Ya. Sebab itu kita ambil tindakan sebegitu. Tapi kesannya pula ialah pada ekonomi amat buruk sekali. Ya, iaitu kita tahu perniagaan kecil boleh dikatakan hampir rugi besar. Perniagaan yang sederhana, kilang-kilang kecil, mikro ataupun small, kecil ataupun yang sederhana pun semua terkesan dan tak boleh beroperasi. Ya, tak boleh mengeluarkan produk seperti biasa, tak boleh ekspor. Dan segala bentuk yang mereka biasa lakukan tak boleh dijalankan kerana kita menghentikan operasi mereka. Pekerja tak boleh pergi ke kilang, tak boleh pergi ke tempat-tempat perniagaan, duduk di rumah dan sebagainya. Jadi saya sedar itu. Tetapi kita tak banyak pilihan. Jadi dalam keadaan sebegitu, kita juga berfikir kalau kita teruskan PKP ini dengan tidak ada satu rencana yang agak jelas, hala tujunya sampai bila, maka ekonomi yang telah kita bangunkan lebih 6 dekad ini akan runtuh. Saya diperingatkan oleh Menteri Keuangan saya, dia kata kalau lewat sebulan saja lagi tidak ada langkah-langkah yang sudah pun kita mulakan itu, maka seluruh sistem ekonomi kita akan rosak. Jadi itu kosnya agak besar sekali. Sebab itu kita mengambil satu langkah yang agak berani, yang tak pernah berlaku sebelum daripada ini. Walaupun Menteri Keuangan kita orang baru, ya, dan waktu mana dia masuk, hanya saya minta segerakan kerja itu dalam tempoh 2 minggu. Membuat satu perancangan tentang berapa jumlah wang yang harus kita sediakan dan bentuk-bentuk pakej ransangan yang kita sediakan. Maka akhirnya terbentuklah pakej ransangan 250 bilion. Lepas itu ditambah dengan 10 bilion fasa kedua daripada itu. Tujuan kita untuk apa? Ialah supaya kedudukan ekonomi kita jangan sampai teruk sekali. Ini pun untuk dikata pakej ransangan, untuk relief dalam satu jangka yang tidak terlalu panjang, mungkin antara 3 sehingga 6 bulan saja. Itu pun menyebabkan satu jumlah ransangan dari segi fiskal hampir 35 bilion dan bentuk-bentuk yang bukan fiskal dari segi cukai, dari segi lain-lain pun hampir berapa puluh bilion yang terpaksa kita sediakan, iaitu untuk membantu siapa-siapa yang terlibat dalam industri, dalam bentuk perniagaan boleh bertahan dalam satu tempoh yang lebih lama sedikit. Tapi itu belum selesai. Ini sebab dalam peringkat sekarang pun saya boleh sebutkan, mungkin kita sudah adakan satu paket ransangan sekarang, tapi apakah dia mampu untuk bertahan sampai bila? Berapa lamakah ekonomi kita akan pulih sebagai contoh? Apakah perlu ada suntikan bentuk fiskal yang lain-lain untuk menentukan supaya ekonomi kita akan kembali pulih ataupun lebih baik daripada yang masa-masa lepas. Jadi sebab itu ini tidak boleh kita elakkan. Kita perlu menentukan dalam kita nak menjaga, memelihara kesejahteraan rakyat dari segi penyakit wabak COVID. Kita juga memastikan supaya ekonomi kita akan mampu bertahan dalam satu jangka waktu yang agak berpatutan.